Hi, welcome to With YB Show. I'm Yuan, your host for today. To discuss on today's topic, we will be discussing the development of Daro. So to discuss on this topic, we welcome YB, Encik Safi, Bin Ahmad, Adun, and 43 Daro. Hi, welcome YB. Yeah, How are you? I'm fine. Can you share some of the potential opportunities that the Daro provide? Jadi kita nak meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya rakyat di kawasan ini. Ia tidak cukup saja dengan kemudahan prasarana, jalan dan sebagainya. So kita perlu mengambil kira juga bagaimana meningkatkan sosioekonomi. Jadi dengan cara itu juga saya melihat salah satu potensi yang ada pada Daro. Daro very popular dengan terubuk. I was told that terubuk Daro is the best terubuk, dan kita juga mempunyai satu produk local produk macam Pipus is very popular in Daro. Jadi bila itu Daro ini sesuai tempat untuk mencari, kata orang, jalan-jalan cari makan. Jadi dengan itu kita kerajaan telah pun meneruskan pembinaan. Sekarang ni I would say about 90% completed, membinakan medan selera baru di Daro. Jadi medan selera ini nanti ianya membuka, menyediakan satu tempat yang lebih selesa untuk masyarakat berniaga, berjual dan makanan dan minuman. Kalau kita lihat ianya konsepnya, kalau macam di Sibu, medan selera ini macam di Harmoni. Kalau di Kuching macam di Kubah Ria. Ataupun di seberang di BGS dan SCDC. Jadi inilah keadaannya nanti, dan ianya sudah mengubah dari segi landscape. Pemandangan sudah ada cantik, ianya di tepi sungai Daro, dan pemandangannya begitu cantik, dan ini saya percaya menjadi tarikan orang luar nanti untuk datang ke Daro, menjamu selera dan sebagainya. Dan sebab itu juga kita dalam usaha untuk membina dipanggil sebagai anjung usahawan, dan secara prinsipnya telah pun diluluskan dan saya difahamkan akan dilaksanakan dalam Macam Biasa yang ke-12. Anjung usahawan ini dibenakan adalah untuk menyediakan sebagai one stop center, di mana nanti para usahawan akan menjual ataupun memasarkan produk mereka di situ. Kalau ada orang luar datang nak mencari produk-produk lokal, produk yang dibuat usahawan seperti keropok, makanan-makanan asli, makanan-makanan yang popular di Daro, mereka tidak perlu lagi bercari di rumah orang di kampung. So just go to that center. That's why we call anjung usahawan, meaning to say that you can buy anything, apa sahaja di sana akan ada di sana. So ini juga kita akan usahakan, dan ini akan membantu small dipanggil usaha-usaha kecil, terutamanya cottage industry, those yang now for the time being dia membuat di rumah, menjual di rumah. So now they can later on menyewakan anjung usahawan, dan mereka boleh menjadikan itu sebagai pusat jualan. Dan saya pada itu juga yang kita usahakan juga ialah, saya katakan tadi, ialah the new township. So the new township, we can see now the first phase completed, demand very good, dan dan dari segi sambutan pelanggan-pelanggan also very good, dan that's why we hope the second phase ataupun fasa yang kedua untuk new township yang sepatutnya 35 unit akan dibina lagi, dan di mana 11 daripada unit berkenaan khas untuk Bumiputera. So this is how to assist the local entrepreneur Bumiputera especially, supaya mereka juga mampu memiliki bangunan yang sekarang ini mereka terpaksa menyewa, dan nanti insya-Allah dekat siapnya nanti mereka boleh secara sewa beli. At the end of the day, that particular shop house will be belong to them. Jadi itu usaha kita dari segi ekonomi. Dan seterusnya dalam bidang pertanian, Daro have very vast opportunity, especially in dipanggil sebagai aquaculture dan juga bidang pertanian. Dan Daro very high potential. Dan untuk Daro yang kita banggakan sekarang ini di bawah kawasan saya,
dipanggil sebagai Sungai Ilaskim, sudah pun menjadi sebuah tempat yang dipanggil sebagai food basket, not only for Serikih but for the state of Sarawak. Dan sekarang ini ianya mempunyai ladang seluas 154 ekar already planted, telah pun ditanam semua dengan nanas, limau manis, dipanggil Pamelo honey, dan of course juga tanaman-tanaman buah-buahan yang bermusim yang lain. So ini menunjukkan bahawa very good potential dalam bidang pertanian di kawasan ini. Dan the good news of it, sekarang ini kerajaan melalui Kementerian Pemodenan Pertanian dan Penggunaan Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah telah pun mengenal pasti kawasan di bawah N43 Daru untuk diperbesarkan food basket. The total area mengikut perancangan pihak DID adalah seluas 7,779 hektar. It's about 20,000 ekar akan dibangunkan sebagai food basket untuk negeri Sarawak. So ini akan membuka peluang-peluang keemasan khususnya kepada masyarakat di sekitar Daru, dan of course pelaksanaan nanti memang kita harapkan ianya dilaksanakan secara komersial. So ini akan dibuat secara komersial dan ini akan menyediakan peluang pekerjaan dan juga barangkali akan membuka kilang-kilang yang bersesuaian di situ, dan of course they will be open up another job opportunity and business opportunity for local people. Dan selain daripada itu juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan is very important. Kita melihat untuk memajukan pendidikan di kawasan kawasan luar bandar, nak membangunkan luar bandar, kita kena salah satu, I believe that education is one of very important element have to look into. Jadi sebab itulah kita usahakan supaya prasarana di kawasan sekolah luar bandar ditambah baik, sebab itulah kita menyokong usaha kerajaan negeri untuk membantu sekolah-sekolah daif. Jadi di Daru I have 16 school under N43 Daru, partly-nya under PPD ataupun Pejabat Pendidikan Daerah Matu dan Daru, some-nya under Pejabat Pendidikan Daerah Sibu, another one is Pejabat Pendidikan Daerah Maradong. So total number the school that I have in my constituency adalah 16 buah sekolah. So most of sekolah ini sekolah luar bandar. So, we talk about infrastructure, facilities-nya memang agak menduka cita, but I think I'm very proud to see that the government, especially the state of Sarawak, di bawah kepimpinan Yang Maha Ketua Menteri, very concerned dan mengambil berat tentang keadaan sekolah. Jadi alhamdulillah so far saya difahamkan secara informal, salah satu sekolah yang dilawati oleh Yang Maha Ketua Menteri ketika lawatan tinjauan mesra beliau di kawasan saya, beliau telah meluluskan pembinaan sebuah sekolah baru yang berasrama now is SK Kampung Penasu. Is my former school last time when I was primary school. Itulah sekolah saya. Sekarang ini sekolah itu di Kampung Penasu, boarding school, dan cater for 14 longhouses nearby yang bersekolah di sana. So kerajaan negeri akan melaksanakan projek baru. Dan sampai itu juga I have 4 approved which is already completed, sudah pun digunakan mulai tahun lepas. IBS, sekolah IBS menggunakan IBS system, membinakan bangunan baru, dan telah pun diluluskan dan telah pun siap, iaitu di SK Nanga, di SK Pantere, SK Ulu Daru dan SK Penasu. Dan begitu juga beberapa sekolah lain telah pun diberi peruntukan penyelenggaraan penambahbaikan, menukar bumbung dan sebagainya. So itu usaha kita untuk membangunkan kemudahan pendidikan. Dan selain itu juga I work closely with the school, especially the PIBG, how to support them in term of usaha kita untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa dan anak-anak supaya mereka dapat maju juga dalam bidang pendidikan. Jadi itu bidang pendidikan. Last but not least is bidang kesihatan. Daru is a full district, so now we are lucky we have 1 hospital. But in the 2015, kita ada sebuah klinik kesihatan telah pun terbakar. So telah terbakar dan itu klinik kesihatan yang tempat ramai pesakit yang datang untuk mendapat rawatan. Hospital different. Hospital is inpatient. People come there, they are admitted,
than the hospital. But klinik kesihatan macam klinik kesihatan Putrajaya, klinik kesihatan yang lain, yang itu tempat pesakit datang mendapat rawatan, follow up dan sebagainya. Setelah terbakar, but now they use temporary. The one of the rest house ataupun rumah rehat di Hospital Daru telah pun diubah suai untuk sementara. Jadi kita mengucap terima kasih pada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan telah meluluskan 35 million, 35 juta membina klinik kesihatan baru di Daru. Jadi 4. Yang sekarang ni kerja-kerja tembok tanah hampir siap. Dan the next one is of course menyediakan bangunan baru. Jadi ini akan menambah baik lagi kemudahan kesihatan untuk masyarakat di Daru. Dan another one lagi good news adalah sebelum ini perkhidmatan doktor pergigian all the way from Mukah datang dan sekadar schedule maybe once a month. So dia agak menyulitkan, dan sekarang ini kerajaan telah meluluskan dan projek itu dalam pelaksanaan membina klinik kesihatan pergigian Daru sendiri di Daru. Is bernilai 3 juta. Saya dah sekarang dalam persemayaman. Jadi kita melihat dalam konteks ini daripada pesarananya sehinggalah kesehatannya tadi. If you ask me about development what I have done in Daru, I tell you that is already, I think if I total it everything, saya berkesempatan melihat jumlah yang semua yang telah diluluskan sekarang ini hampir 1.3 billion in term of projek yang dilaksanakan di kawasan Daru. So itulah you can see it a very big changes daripada 2016 until 2020. Projek-projek yang saya sebutkan tadi, some of them completed, some of them now dalam pelaksanaan. Jadi isu mengatakan projek ini just sebut saja sebenarnya tidak berlaku. I can tell you that all this project telah pun bermula, sebagainya telah pun siap dan juga telah pun dinikmati oleh masyarakat di kawasan Daru. So basically that we have done. Alright, we'll take a short break and then we'll be back very soon. Stay tuned. Hai kita orang, jangan lupa like Peshtalk. Jumpa di SIA. Hi and welcome back to YB with YB Show. Thank you YB for staying with us. Now we move to about youth. Can you share with us what are the programs involved in developing youth? Okay, thank you for the question. Kita sedia maklum bahawa belia ini merupakan satu aset penting. Kita sering mendengarkan mengatakan munak nangga gini keadaan negeri dan negara kita pada masa datang, kita lihatlah belia yang ada pada hari ini. Jadi melihat pada keadaan ini juga dan dari segi populasi, kita tahu Malaysia ini negara kita mempunyai penduduk seramai 33.04 juta. Dan daripada itu kalau tak silap saya 15.4 juta ataupun 46.6% merupakan golongan belia. Jadi bukan saja di kawasan Dun Daru, tapi ia juga berlaku di kawasan-kawasan dunia lain, barangkali seluruh negeri Sarawak. Jadi sebab itulah kita memang bersetuju kerajaan negeri Sarawak umpamanya meletakkan isu belia ini sebagai isu utama. Kita nangga di Sarawak tu lah di antara negeri yang ada Kementerian Belia dan Sukan. Kita pun. Of course di peringkat kebangsaan pun kita ada Kementerian Belia dan Sukan, di negeri pun ada juga. Jadi ini melihatkan bahawa kerajaan mengambil berat tentang belia. Dan salah satu yang saya ingin kongsi juga ialah kebetulan saya pun sekarang ini merupakan Sesuah Agung sebekas negeri Sarawak, sebekas merupakan pertubuhan belia yang terbesar di negeri Sarawak. So yang menggabungkan semua belia-belia tidak mengira kaum dan agama, tempat dan sebagainya. Kita sekarang ini kena itu kita dah mempunyai cawangan 72 cawangan sebekas di seluruh negeri Sarawak dengan jumlah keahliannya lebih kurang 45,000 orang. Jadi dengan NGO ini, sebekas ini salah satu platform bagi kita membangunkan belia kita. Kena belia tu kita sedia maklum latar belakang mereka berbeza-beza. Dan belia tu kita kenali sebagai satu kelompok
golongan yang agresif, yang sukakan kepada benda-benda yang mencabar, lasak dan sebagainya. Jadi kita perlu memahami jiwa belia. Dan sebab itu saya menyarankan belia itu merupakan Sebekas merupakan satu platform yang baik untuk belia. Mana yang tidak berminat dalam politik umpamanya, tidak masuk mana-mana parti politik, nyasik masuk, dan yang boleh masuk Sebekas, dan sebagai platform untuk mereka dapat kita bangunkan ataupun we groom setidaknya supaya menjadi belia-belia yang berkebolehan. Jadi di Daro, melalui saya juga mempunyai cawangan Sebekas, dan melalui cawangan Sebekas itu kita bekerjasama dengan agensi, dan kita melaksanakan banyak program membangunkan belia. Salah satunya ialah kita dengan kerjasama Sebekas melaksanakan dipanggil sebagai program KSKK, Keluarga Ku Sayang, Kawan Ku Kenang. Jadi melalui program itu ia dapat membentuk belia-belia itu tentang jati diri, sayangkan diri sendiri, sayangkan keluarga, sayangkan kawan-kawan. Dari program ini kita dapat membentuk belia yang insya-Allah yang berkebolehan. Dan sebab itu juga kita melaksanakan program Jelajah Belia yang di bawah Kementerian Belia Sukan. Program itu ialah hanya memberi satu pendedahan kepada belia, dan saya melihat satu platform yang cukup baik kepada belia untuk tampil ke depan. Setidaknya akan diberi peluang untuk kata orang berkomunikasi, dan bertanya apa-apa soalan, mengemukakan pandangan. Jadi ini satu satu forum yang cukup baik. Kerana belia itu disialah tempat, barangkali sebelum itu setidaknya saya tempat untuk mencurahkan perasaan, mengemukakan idea yang gila-gila. Belia tu kadang-kadangnya ideanya memang gila-gila kadang-kadang ideanya, tapi kadangnya make sense. Kadang kita terfikir actually apa yang dipikirkan oleh belia. Jadi saya melihat ia satu wadah yang baik untuk kerajaan khususnya mengambil kira apa aspirasi belia tu. Dan saya berdaya juga kita melihat belia tu adalah bergalakkan belia tu dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi banyak melaksanakan program-program kemasyarakatan belia tu, saya katakan tadi ialah ianya perlu dibentuk, kita perlu bimbingnya supaya mereka tu sentiasa berada di landasan yang betul. Jadi salah satu kita bawa ialah program mendekati rakyat, program kebajikan, gotong royong, melawat, beri bantuan pada orang susah dan sebagainya. Dan berkaitan dengan pendedahan program-program khusus yang lain, kita khususkan pimpinan kita pernah buat, khusus termasuk khusus pengurusan mesyuarat, kita juga bagi khusus, dan khusus-khusus yang bentuk keilmuan yang lain. Kita pernah buat khusus-khusus kerohanian, program-program kerohanian seperti ceramah agama. Kita bawa ikon-ikon belia yang terkenal dalam yang peringkat negara kita, imam muda umpamanya, kita bawa mereka. Jadi supaya biasanya belia ini dia lebih dekat, lebih senang sama-sama umur sebaya dengan belia programnya. Jadi saya beri tunjuk baru-baru ini kita buat program keusahawanan belia, beri pendedahan kepada belia. Sidak tu sebenarnya banyak idea. Jadi biarkanlah ideanya tu mencurah-curah, mereka boleh gunakan. Jadi di antara kita buat baru-baru ni, baru minggu lepas kita buat program Yes, Young Entrepreneur Setup. Jadi program ini khas untuk belia. Jadi mereka boleh didedahkan tentang bagaimana boleh membuka perniagaan. Daripada belia ni kita lihat mereka barangkali cari pekerjaan. Now they can open up. Yang buat kerjanya boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Jadi banyak belia-belia yang berjaya. Sebagai ikon kita jemput umpamanya Saudara Kadri, ikon belia, berkongsi pengalaman. Jadi di situ kita lihat bahawa belia ini memang kita beri keutamaan. Dan of course belia dia suka dengan game, suka main futsal, suka main bola jaring, suka game, acara sukan dan sebagainya. So Sebekas melalui Sebekas kita laksanakan dipanggil Karnival Sukan Sebekas Kasus. So kita buat program ini, belia memang datang beramai-ramai. Pada masa sama juga kita slot in program-program berbentuk ilmiah, ceramah termasuknya digital ekonomi, bagaimana menggunakan kata orang mengambil kesempatan untuk dipanggil sebagai perniagaan atas talian.
ini kita bukakan semua kepada belia-belia kita. Jadi ini saya melihat belia terutamanya yang saya cakap tadi adalah berhubung merujuk pada belia di Daru, dan saya sendiri selaku ketua cawangan. Kalau di tingkat negeri saya sebagai Siswa Agung Sebekas, dan di tingkat cawangan saya ketua cawangan Sebekas Daru. Jadi itulah di antara kita laksanakan khusus untuk belia. Jadi belia ini ianya merangkumi semua aspek tadi. Kita anggap dari aspek pendidikannya, keusahawannya, dan juga projek segi kerohaniannya, dan juga segi sukannya. Jadi kita nak menyelami tentang belia itu supaya mereka merasakannya bukan satu golongan yang dianaktirikan ataupun sebagai golongan yang tidak penting. Sebenarnya belia, you just imagine 46.6% belia populasi kita di Malaysia ini merupakan belia, begitu juga di Sarawak. Jadi kalau kita mengabaikan golongan 46.6 tadi ataupun dalam jumlah 15.4 juta tadi, kita akan kerugian. Because sidat tuklah kelak yang sebenarnya akan mewarisi, we take over from us untuk masa akan datang. Jadi itulah kita bagi keutamaan kepada belia kita, bagi saya khususnya di kawasan Daru. Right. Oh, we all know that the DUN election will be very soon, right? And then, what makes you the ideal candidate for your area? Well, sebenarnya yang saya katakan tadi, now allow me to speak in debat. Hari keterubah sudah aku jadi wakil rakyat sampai ke Sarito. Jadi kita medak mayu sudah pemansang sudah baik. Jadi bakal kelia sidak yang umbai utainya munyi ko sidak tadi utainya tahu kejadi mimpi aja. Nak tanya oleh nyadi di kerja kita dia tu mayu sudah pemansang berapa panjai, jalannya kat datai, api kat datai, air kat datai, pihak mereka ngau pemansang kebukai. Jadi sekumbang kudah hari aku jadi calon sampai kasar itu munyi kepada aku terubahia tadi mayu sudah pemansang ke baik. Jadi dari situ saya lihat bahawa kalau diberi peluang, dan I think diberi peluang baru oleh yang bermakna Ketua Menteri untuk bertanding sekali lagi mewakili sebagai wakil rakyat di kawasan DUN Daru, dan insyaAllah dengan perancangan dan pembangunan yang ada, aku lihat nama tadi mayu hari pemansang kuda datai. Jadi dalam bahasa Melanau, now allow me to speak in Melanau. Sejak start kau menjadi wakil rakyat lebih LNI, jadi arah dari segi pembangunan tang Daru lebih tidak wasabe wasanabi lidun sabe sebelum kau jadi wakil rakyat sabe terus yang perubahan tang Daru LNI jauh beza dengan Mandaru sabe. Di pembangunan apa yang penting bagi kau adalah perlu teruskan, kerana Daru akan datang melah Daru sabe. Jadi masyarakat Lotang Daru perlu bersedia, perlu untuk menerima perubahan dan terus bergerak maju untuk di mana masyarakat terkik. Jadi kemandirian kau dudang, insyaAllah kau dudang segi perjalanan pembangunan memerlukan satu kesinambungan dalam telah melaksanakan membawa pembangunan di kawasan. Jadi adalah penting kita perlu memilih wakil rakyat yang saji keban meneruskan agenda pembangunan. Sama ada kau dipilih lagi sebagai wakil rakyat atau sebaliknya, yang penting ialah kesinambungan bahawa parti yang sedang yang memerintah Sarawak sekarang ini, iaitu GPS, perlu teruskan supaya agenda pembangunan ini akan dapat dilaksanakan. Bermakna mandat untuk pilihan raya akan datang, kalau nak fikir kalau mesti sokonglah parti gabungan Parti Sarawak, khusus DUN PPB, supaya pembangunan negeri Sarawak yang sedang rancak membangun di bawah kepimpinan yang berhormat Ketua Menteri ngadan panggilan
apa nama ni manja yang kita panggil adalah Yang Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo sebagai kapten telo keban meneruskan pembangunan demi untuk rakyat Pulau Sarawak. Jadi yang penting bagi KLNA adalah perjuangan parti telo, perjuangan negeri telo, kepimpinan telo diteruskan. Jadi kelas Sarawak ini satu Sarawak yang kita sayangi, sebab itu kita panggil Sarawakku Sayang, dan jagalah Sarawak tu baik-baik. Jadi sebab itulah dalam pemilihan calon ni sekiranya kita tidak berhati-hati, kalau berhati-hati, kemungkinan salah pilih telo, susut perasaan telo, nitiah kasih hati kita, milih tadi orang sengapak ke pengari ke kita, dunia rela, ngai ke darau tu elak, nyapulai baru, bakal darau subak, nadai pemansang, bakal tu dah bisik dia tu. Okay. So last but not least, do you have any advice for your people in your area, or the youth, or the general public? Okay. Well, thank you for opportunity given to me. Pertama, saya nak madang dengan kita di kawasan kita di Dago lah. Kita di Dago beruntung. Kita melihat pembangunan kita yang ada di Dago, ya, barangkali mari kita mengatakan bahawa mustahil. Sebut kita nak mesti pernah terfikir kita pada masa saya, di antaranya kita ada jembatan Batang Lasak. Kita menyeberangkan ajak lebih kurang setengah jam, paling laju kadang-kadang sejam untuk menyeberangi sungai ajak kita menggunakan peri. So sekarang ini satu sebuah jembatan kita lihat di depan mata kita, di mana kerja-kerja pelaksanaannya telah pun bermula. Jadi ialah kita melihat kesungguhan kerajaan. Jadi kita beruntung mempunyai kerajaan yang prihatin. Jadi aku ngarap ke bala kita, ke nelayan, bala rakyat, ke bisik rumah panjai lebih-lebih hakik. Jadi sama belak kita medak ke udah pemansang tu, nyokong laban tu ke dekat kita, laban kita dekat ke menua kita maju, mansang baka menua bukai. Jadi tik kita ngayah ke peluang ke bisik tu, jadi rugi mah penghidup kita. Laban tadi pabak aku nadai kita uliah medak perintah ke bisik ke Saritu, bakal ke bisik kita bermenua Sarawak tu. Nak jakuk kerjaan GPS ke bisik itu, ya segi mana ke rakyat, nulung ke rakyat, segi bati ke rakyat, dengan medak peruntukan semua diberi skim, diberi subsidi, diberi bantu, diberi ngai rakyat. Hari kada ada lahir aja, pansut aja kita ada aja beri 1,000. Indai ke baru beranak tadi beri 450. Pihak megak mati kita ialah bisik ke bisik beri kena ungkup, kena nulung kita bala namanya bala sibiliak sidaya kerja ke pengawak numbak ke kita dah kematinya lah. Ini mesti magang. Jadi aku mendak tadi nada ke buah kita nak ke mata aku tu nak beri sukung kita ngatubuh mayuh ngambil semua tuai ke daripada kita ningat tadi sudah dipansut ke jakau oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, Kepala Menteri kita ngambil kita sama bela bugulai ngoya, bugulai sejalai ngobala pemerintah kita ngambil ke pengawak kita mansang ke menua Sarawak tu agi nyalantang agi nyelempuang agi dan namanya meri menganah kita semua. Jadi untuk telo melanau cuma naset ko lah penangan ko mak ko dudang melobe pun dudang gak kubah raya pembangunan wadaan telo kawasan tetlo. Jadi barang idun me jatuh sidomak man langit. Barang sebenarnya idun adalah disebabkan oleh telo mempunyai kepimpinan yang berpandangan jauh. Jadi tidak bak tolong rakyat, sentiasa memikirkan warna wadau untuk membangunkan rakyat telo. Jadi terudang pelaksanaan program pembangunan wadah kenatah melisuk telo. Kawasan telo, kawasan pesisir, dan rasa ko mebo kata lagi memimpin telo tahun sido lagi mebe lagi kawasan telo alah terpisah keman kawasan-kawasan ki ani telo melah kubu melah serike melah kucing melah meri sunelau nah me perlu lagi telo bak peri sido gak telakat telo bak membangunkan kawasan telo terutama lo di kakak telo lo tuayang telo lagi kerja lo nuan tanah wano membangunkan tanah memejahkan untuk no hal pertanian telo mebe masalah gelan ni biar telo dah mempunyai satu
satu arus dao, konektiviti pun baik, perhubungan bagus, telekomunikasi bagus dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik bagi kawasan N-Pop Tegadaru untuk dikenali sebagai salah sebuah kawasan yang maju, kalau tidak termaju pun di antara yang termaju di kawasan di Sarawak ini. Dan kalau kawasan kita maju, insya-Allah negeri kita akan maju, dan kalau negeri kita maju, of course Malaysia maju. Yang pentingnya ialah sama-sama telah mendukung, kita sama-sama semua sebagai rakyat Sarawak. Tak kiranya apa bangsa, Melanau, Melayu, Iban, Badayu, Orang Ulu, Cina, Kayan, Kenyah, you name it dah. Kita selagi bernama digelar sebagai rakyat Sarawak, kita mesti bersatu padu, kita mesti bekerjasama, eratkan perpaduan kita. Jangan sekali ada pecah belah, nak sekali telah berbesak belah. Telah mesti kekalkan perpaduan telah, kerjasama telah dengan masyarakat ki, rakyat ki, agama ki, pihak megak kita ngiban. Kita mesti bergerumpung, bergerumuk, kita mesti bawum, kita mesti bergulai belama ngapangan diri kita. Ambil kita sama belak, negeri kita Sarawak tu berlama-lama aman berketuk. Kita di Sarawak tu sentiasa aman sebegini. Dan dia tu kita mula Sarawak menjadi model. Sarawak telah menjadi model kepada Malaysia khususnya, barangkali negara-negara lain. Kita dapat mengekalkan kesatuan perpaduan kita di kalangan kita. Jadi kita terus bergerak bersama-sama dengan kerajaan kita untuk memastikan negeri kita Sarawak ini akan menjadi salah sebuah negeri termaju di Malaysia menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih Nya Ajak, terima kasih Idu Mak Ubakko, terima kasih. Thank you so much, YB, for being here and sharing your contribution. And thank you for watching with YB Show. And then stay tuned for the next episode. Thank you. See you soon.